Apabila kita cerita pasal tips pemandu di jalan raya, biasa kita akan ceritakan kena buat macam ni, buat macam tu untuk keselamatannya. So ke belakang ini saya dapati ada satu juga tips yang agak penting, bukan satu sebenarnya banyak juga yang agak penting, iaitu bukan kita kena buat sesuatu untuk keselamatan di atas jalan raya, tapi ada banyak perkara jangan buat. Itu yang agak surprise saya. Tetamu khas kita pernah share dengan kami, dia kata sebenarnya banyak perkara bukan semestinya kena buat, tapi banyak perkara sepatutnya jangan buat untuk mengelakkan kemalangan atau menjengkelkan pemandu-pemandu yang lain, ya. Jadi ini adalah tetamu khas hari ini juga, The Racing Lawyer, yang pernah muncul di segmen sebelum ni. Dan dia juga adalah seorang pelumba. Lawyer ini juga seorang pelumba tau. Jangan main-main. Dan dia juga adalah seorang penulis bagi surat khabar tentang share isu-isu pemotoran, isu-isu pemandu atau safety dan sebagainya tentang kereta. Okey. Jadi hari ini kita nak jemput tetamu khas kami sekali lagi untuk berkongsi bersama kami 15 perkara yang jangan dilakukan di atas jalan raya. Okey. Jom kita jemput tetamu khas kami, Muhammad Fadli Hashim, untuk berkongsi bersama kami 15 tips atau perkara jangan dilakukan di atas jalan raya. Dan jangan lupa support The Racing Lawyer juga dan mengikuti Facebook dia, Muhammad Fadli Hashim. Okey? Silakan The Racing Lawyer. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Ini segmen saya yang kedua, segmen The Racing Lawyer. So, hari ini saya ingin membincangkan perkara-perkara yang jangan kita lakukan semasa memandu kenderaan. Okay, demi keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Okay, kenapa saya kata jangan lakukan? Kerana perkara-perkara ini banyak menyumbang kepada statistik kemalangan di dalam negara kita. Tip pada hari ini, apa yang kita perlu kita jangan lakukan ada 15. Ada 15. Sebenarnya banyak lagi. Mungkin penonton semua boleh komen nanti dekat ruangan komen apa yang kita jangan lakukan semasa memandu kereta. Tapi hari ini kita akan hanya berbincang mengutarakan 15 perbuatan yang jangan kita lakukan. Tip pertama, semasa hujan, jalan licin, jangan gunakan fungsi bantuan pemanduan kawalan pelayaran atau kita panggil cruise control. Okey, fungsi ini berfungsi secara automatik untuk mengekalkan kelajuan kenderaan anda dan ianya tak dapat baca keadaan jalan yang dilalui. Oleh itu, sekiranya jalan licin dan kereta tetap meluncur pada kelajuan yang sama, sudah pasti ia amat berbahaya kepada anda dan kepada pengguna jalan raya lain. Dia tak boleh baca lopak di atas jalan raya tu. Bila laju, dia langgar lopak, kereta boleh membuang. Okey? Jangan gunakan cruise control masa hujan. Okey, tip kedua. Ramai orang buat ni. Biasa tak tahulah. Mungkin perempuan lelaki sama sajalah. Masa mengambil selekoh tu, jangan brake. Jangan brake. Sebab tindakan anda semasa mengambil selekoh tu boleh menyebabkan pembahagian beban kereta bertambah di bahagian hadapan. Dan dengan demikian bahagian hadap belakang akan kehilangan daya tarikan. Kereta ni bila kita brake 70% dia akan beban kepada brake kepada tayar hadapan. So kita bila brake, bila kita dalam keadaan selekoh kan, dia boleh menggelosor. So keadaan akan jadi lebih teruk sekiranya keadaan dalam jalan tu dalam keadaan licin. Sebab tu kita sering lihat kereta terbabas masa mengambil selekoh. Ini adalah antara kesalahan yang dilakukan. Kalau nak brake sebelum selekoh. Okey, ingat tau, jangan membrake semasa mengambil selekoh. Tip yang ketiga. Ini selalu berlaku kat negara kita. Sebenarnya tak perlu pun lampu hazard light ni. Jangan menghidupkan lampu kabus belakang anda. Sejujurnya lah, penggunaan lampu kabus di Malaysia ni adalah tidak terdesak.
kecuali keadaan cuaca yang benar-benar berkabus. Penggunaan lampu kabus masa keadaan cuaca biasa adalah amat menjengkelkan pemandu yang mengikuti anda. Anda mampu mengurangkan kutukan dan kemarahan pemandu lain terhadap anda jika anda tidak menghidupkan lampu kabus ini. Tip yang keempat. Biasa kalau kita bawa kereta ni, kita just pandang kereta kat depan saja. Jangan hanya memandang kereta di hadapan saja. Luaskan pandangan kita. Luaskan pandangan ke hadapan, ke kiri, ke kanan dan di belakang anda. Sentiasa tengok side mirror tu, kan? Sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Okey? Peka dengan keadaan sekeliling. Peka dengan kereta yang datang dari arah belakang kerana mungkin anda memandu perlahan di laluan kanan atau mungkin anda menghalang laluan kenderaan kecemasan di bahagian belakang. Okey? So, pemandangan ni, fokus. Jangan terlampau tengok ke depan je. Relax. Okay? Okay, tip kelima. Kita selalu terserempak dengan keadaan ni. Okay? Bila kita tengah bawa tu, tiba-tiba ada kenderaan yang keluar simpang okey. Tetapi dia keluar simpang, terus masuk ke laluan kanan. Jangan lakukan perkara ini. Ia amat popular sangat tindakan ini, tapi ia amat berbahaya kerana laluan kanan adalah laluan bagi kenderaan yang agak laju. Sekiranya anda baru sahaja keluar simpang, pasti kelajuan kenderaan anda tidak akan dapat menyamai kenderaan yang sedang menuju laju. Ya, anda sudah perhatikan keadaan sekeliling, tapi ingat, anda mungkin tersilap. Mungkin anda tidak nampak kereta yang datang dari sebelah kanan anda. Jangan membuat andaian. Banyak kemalangan berlaku akibat kenderaan yang keluar simpang secara sembrono. Jangan kita menambah kepada statistik tersebut. Okey, tip ke-6. Jangan membuka sistem muzik anda terlampau kuat. Memanglah kereta-kereta sekarang bunyi sistem sedap, tapi jangan buka terlampau kuat. Terlampau kuat sehingga anda tidak mendengar sebarang bunyi yang datang daripada luar seperti horn. Bunyi horn adalah satu bunyi kecemasan dan anda perlu peka kepada sebarang bunyi kecemasan seperti siren kecemasan kenderaan ambulan, polis, bomba dan lain-lain. Selain daripada itu, sekiranya bunyi muzik terlampau kuat, ianya mungkin boleh mengganggu konsentrasi anda semasa memandu. Okey, nombor 7. Jangan disimpan fungsi lampu signal. Lampu signal ni adalah satu-satunya alat yang berada di kenderaan anda yang berfungsi untuk memberitahu pengguna lain akan niat anda semasa memandu. Jika niat anda hendak ke kanan, berilah lampu isyarat ke kanan. Jika anda hendak ke kiri, berilah lampu isyarat ke kiri. Pengguna jalan raya yang lain tak mungkin dapat membaca niat anda di dalam hati anda selain anda beritahu mereka melalui lampu isyarat. So, gunalah lampu signal tu. Jangan simpan. Jangan meletak barang-barang atau permainan atau apa sahaja perhiasan di atas dashboard kereta. Ini kerana sekiranya berlaku kemalangan atau emergency brake, barang-barang ni boleh menjadi senjata berbahaya kepada anda. Macam mana tu menjadi senjata berbahaya? Ia akan boleh melantun sama ada kena pada anda atau kena kepada penumpang, kena kepada cermin. Kalau benda yang tajam macam mana? Kadang-kadang benda yang tak tajam pun bila ada momentum yang laju boleh membunuh tau. Okey, jangan ingat tu tip nombor 8 ni, jangan meletak sebarang barang-barang atau pemain di atas dashboard. Okey. Tip nombor 9. Jangan memandu bersebelahan atau berada di bahagian titik buta kenderaan lain. Keadaan ini amatlah berbahaya kerana sekiranya pemandu lain tidak nampak kelibat anda, mereka ingin menukar laluan, kenderaan tersebut boleh mengundang bahaya. Benda isu ni, tip ni selalu kita tengok dalam TV kan. Bila lori lalu, ada kereta sebelah kanan, sebelah kiri, dia lalu di tepi lori tersebut.
So lori tu tak nampak titik buta tu. So berhati-hati. Kalau nak potong lori, potong cepat-cepat. Jangan terhegeh-hegeh. Slow je. Terpotong dengan cepat lori tersebut. Okay? Tip nombor 10. Bila kita memandu, jangan memegang steering dengan hanya sebelah tangan. Guna dua-dua tangan ni, kecuali bila ada tukar gear. Okay? Kedua-dua tangan perlu berada di steering pada setiap masa. Kenapa? Okey, salah satunya kerana sekiranya berlaku kemalangan, anda akan dapat mengawal kenderaan anda yang lebih baik. Okey, sebagai contoh, tiba-tiba tayar kereta anda meletup. Kereta anda hilang kawalan. Sekiranya kedua-dua tangan berada di steering, anda mungkin dapat mengawal kenderaan anda dengan berkesan. Begitu juga sekiranya anda mengambil selekoh, kan, tiba-tiba tak hilang kawalan. Kedua tangan ni mainkan peranan tau. Saya cuba bayang satu tangan. Anda mungkin tak dapat kawal kenderaan anda. Okey? Tip nombor 11. Jangan asyik menekan brake semasa memandu. Ramai kita tengok bila kita bawa kereta tengok kat depan tu, kenapa dia ni asyik tekan brake je? Jangan tekan brake semasa mandu. Asyik menekan, bukan tak boleh tekan brake, asyik sekejap tekan. Kan? Terutamanya semasa memandu libur raya. Perlakuan ini boleh menyebabkan pemandu di belakang tidak senang dan boleh menimbulkan kemalangan dan kemarahan. Jika anda tak yakin dengan pemandu anda, sila pandu di sebelah kiri, atau kalau betul-betul tak yakin, gunakanlah perkhidmatan awam. Nombor 12. Jangan bermimpi atau berkhayal lah semasa sedang menunggu di lampu isyarat atau semasa tengah memandu. Okay? Masa pengguna lain amat berharga. Disebabkan anda bermimpi, lampu isyarat hijau cepat bertukar ke merah. Anda baru terhegeh-hegeh bergerak dan di pemandu di belakang anda terpaksa menunggu lagi. Ini boleh menimbulkan kemarahan dan maki hamun. Kesian pemandu yang memaki hamun anda kerana mendapat dosa maki hamun. Nombor 13. Jangan memandu kereta dalam keadaan marah. Apa sahaja pekerjaan yang dilakukan di dalam keadaan marah pasti tidak akan mendatangkan hasil yang sempurna. Begitu juga semasa memandu. Jika berada di dalam keadaan marah, mungkin anda akan memandu dengan laju. Mungkin anda akan hilang sifat bertimbang rasa. Mungkin anda akan hilang sifat bertolak ansur dan sebagainya. So, jangan memandu dalam keadaan marah. Nombor 14. Perkara yang terlampau ramai orang buat sekarang ni. Apa tu? Jangan main handphone. Jangan main handphone semasa memandu. Sama ada semasa memandu, semasa menunggu traffic light, apa sahaja. Jangan main handphone sebab handphone ni akan mengganggu konsentrasi kita semasa memandu. Bila ganggu konsentrasi, apa akibat dia? Kemalangan lah. Kemalangan berlaku bukan kita seorang, mengibatkan pihak ketiga, pihak kedua. Kan? Bila kemalangan berlaku, kadang-kadang bukan hanya menyebabkan kecederaan fizikal, bahkan menyebabkan kematian. Hanya disebabkan penggunaan handphone. Bahaya. Perkara ini amat bahaya. So, jangan gunakan handphone semasa memandu. Please. Last kali, nombor 15. Dalam banyak-banyak perkara yang jangan kita buat, nombor 15 ni perkara yang perlu kita buat. Okay? Iaitu bertimbang rasa kepada pengguna jalan raya lain. Sifat bertimbang rasa ni penting. Okay? Kenapa penting? Contoh, kita bawa kereta di lorong yang laju. Kita rasa kita dah laju tetapi ada kereta lain lagi yang laju. So bila dia bagi high beam tu atau dia nampak daripada belakang dia laju, kita tukar laluan kepada lorong kiri. Ada orang tak bertimbang rasa, dia tetap lorong kanan. Dia rasa itu lorong dia. Kan? Itu satu contoh. Banyak lagi contoh lain. Tapi apa yang saya nak tekan ini adalah sifat bertimbang rasa tu. Bertimbang rasa kepada pengguna jalan raya lain.
bila kita bertimbang rasa kepada pengguna jalan raya lain, kita juga sebenarnya bertimbang rasa kepada diri kita sendiri. Okey? Macam mana dengan tip-tip yang saya berikan tadi? Tip-tip simple saja. Tapi sekiranya bermanfaat, sekiranya boleh share. Okey, sekiranya ada lagi poin yang kamu rasa patut ada dalam pembicaraan kali ini, boleh type di ruangan komen. Okey, silakan share. Jangan lupa subscribe kepada channel Kazuto Garage. Okay, like, komen dan subscribe. Okay, jumpa lagi. Bye. Okay, macam mana dengan perkara-perkara yang jangan dilakukan di atas jalan raya? Perkongsian yang sangat-sangat bagus kan? Ya, bagi saya ini amat membawa manfaat kepada pemandu-pemandu di atas jalan raya, terutama macam kita hari-hari kita di atas jalan raya. Dan kadang-kadang kita tak sangka tau. Kadang-kadang kita tak sangka apa yang kita buat itu adalah menjengkelkan atau mensusahkan orang atau membahayakan orang. Sekali lagi kita nak terima kasih kepada The Racing Lawyer, sharekan tip-tip yang bagus semua ini. Okay? Sampai next video kita jumpa lagi.